Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini bersama lagi dengan Cikgu Lia untuk kita membincangkan tentang modul 5 berkenaan dengan perakaunan untuk syarikat berhad menurut share. Maknanya hari ini awak semua kena bayangkan bahawa awak semua ni ada company. Okay, so apa yang perlu awak tahu? Knowledge apa yang perlu awak tahu? Okay? Okay, seterusnya kita perlu tahu apakah penubuhan syarikat berhad menurut share. Jadi, penubuhan syarikat ini adalah berkenaan dengan entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Semua syarikat yang ditubuhkan tertakluk kepada Akta Syarikat 2016. Maknanya, bila awak tubuhkan syarikat ini, syarikat awak akan dimiliki oleh beberapa bilangan individu di mana individu ni akan menyumbangkan duit mereka untuk memberikan syarikat ini modal dan mereka akan diberikan share dalam syarikat. Okey, seterusnya awak semua kena tahu bahawa ada 4 prosedur tentang penubuhan syarikat di mana langkah pertama, prosedur pertama adalah membuat carian nama syarikat dan permohonan nama syarikat. So kena carilah nama-nama yang elok untuk syarikat awak, okey? Biar syarikat awak ni bila dikenali, bila orang sebut nama syarikat awak tu nama yang baik, nama yang bagus, nama yang popular. Okey. So, prosedur kedua adalah kita akan menyerah simpan permohonan pemerdadanan syarikat. Prosedur ketiga akan membayar fee pendaftaran, manakala prosedur keempat menerima syarikat awak akan menerima notis pemerbadanan. Okey. Seterusnya, bila awak dah tubuhkan syarikat, bermakna awak perlu mewujudkan perlembagaan syarikat di mana perlembagaan syarikat ni membolehkan awak dapat menguruskan syarikat dengan lebih lancar, dengan lebih tersusun, dengan lebih sistematik. Okay, sebab apa? Perlembagaan syarikat ini mengandungi tata wujud syarikat dan juga tata urus syarikat, di mana tata wujud syarikat mengandungi dokumen tentang perkara-perkara penting berkenaan penubuhan syarikat. Awak boleh tengok tata wujud syarikat tu pada kotak warna oranye, ataupun warna peach, di mana tata wujud ini mengandungi seperti nama syarikat, jenis perniagaan yang awak tawarkan, tujuan syarikat ditubuhkan serta berapakah modal yang diterbitkan. Manakala untuk kotak biru tentang tata urus syarikat, di mana tata urus ni mengandungi dokumen tentang peraturan-peraturan pengurusan dalaman dan pengendalian dari segi pengurusan dan pentadbiran syarikat. Okey, tata urus syarikat ni seperti kuasa, tanggungjawab dan hak lembaga pengarah yang perlu kita tetapkan. Lepas tu macam mana cara kita nak melantik lembaga pengarah, macam mana kita nak bayar pengarah. So lepas tu macam mana juga kita nak buat pembahagian keuntungan, cara pembayaran dividen, pengurusan pentadbiran pun kena tetapkan. Lepas tu kena tetapkan juga macam mana cara atur cara mesyuarat agung tahunan dan hak mengundi. Jadi aspek-aspek ini boleh diletakkan di bawah tata urus syarikat. Jadi sangat penting bila awak wujudkan syarikat, awak perlu juga wujudkan perlembagaan syarikat. Okey. Sekiranya company awak, syarikat awak tidak mempunyai perlembagaan syarikat, jadi apa-apa permasalahan, apa-apa isu yang berlaku selepas ini, company awak akan berbalik semula kepada Akta Syarikat 2016. Jadi awak boleh buat carian di internet tentang Akta Syarikat 2016. Dia ada apa? So awak boleh bacalah sebagai knowledge tambahan awak. Okey, seterusnya adalah berkenaan tentang ciri-ciri syarikat, di mana pada slide ini saya mudahkan awak untuk mengetahui apakah ciri-ciri dengan memberikan akronimnya, iaitu H, E, L dan F. HELP. Okey, bukan help minta tolong tapi HELP, H, E, L, F. Okey, so mudahlah untuk awak ingat. Jadi ada H, ada E, ada L dan F. H untuk apa? So H adalah untuk hayat
berterusan. Di mana ciri-ciri syarikat, hayat syarikat perlu berterusan, di mana kita mengandaikan syarikat kita akan terus beroperasi walaupun ada pemegang share meninggal dunia atau menarik diri. Okey, ciri yang seterusnya adalah E, entiti berasingan, di mana pemilik dan organisasi perniagaan terasing dari segi perundangan. Perniagaan itu sendiri boleh mendakwa dan boleh membuat kontrak serta memiliki dan menjual aset atas namanya. Maknanya kat sini, pemilik dan organisasi perniagaan itu, pemilik dan syarikat adalah dua benda yang berbeza, dua entiti yang berasingan. Okey, ciri yang seterusnya adalah L, liability terhad. Liability adalah hutang. So, bila liability terhad, tanggungan setiap ahli syarikat terhad kepada jumlah share yang dimiliki. Jadi, bila berlaku pembubaran syarikat, pemegang share tidak menanggung hutang perniagaan melebihi daripada jumlah share yang dimiliki. Maknanya, kalau awak mempunyai 10% share dalam syarikat itu, awak hanya menanggung 10% hutang company itu semasa pembubaran berlaku. Ataupun ada hutang yang wujud. Okey. Jadi, seterusnya, ciri-ciri yang seterusnya adalah F. F adalah fungsi, di mana company perlu mengasingkan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Okey, kenapa kena asingkan? Maksudnya pemegang share tiada hak mengawal secara langsung operasi syarikat. Lembaga pengarah akan membentuk polisi syarikat dan melantik pihak pengurusan untuk mengendalikan syarikat. Bermakna pemegang share dan pengurusan syarikat adalah dua perkara yang berbeza. Okey, pemegang share tak semestinya kena wajib jadi pekerja syarikat. Dia adalah dua fungsi yang berbeza. Pemegang share tu hanya untuk menyumbangkan modal sahaja agar syarikat tu boleh beroperasi dengan lancar. Okey, untuk slide yang seterusnya kita akan tengok aspek perbandingan di antara syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad, di mana kita akan tengok dari 6 aspek perbandingan. Aspek yang pertama kita akan lihat dari segi bilangan ahli. Yang kedua kita akan tengok daripada bilangan pengarah. Yang ketiga dari sudut pemilikan share. Yang keempat akan kita lihat daripada pindah milik share. Yang kelima status share dan yang keenam dari sudut laporan kewangan. Okey, bila kita tengok aspek perbandingan yang pertama untuk bilangan ahli, syarikat sendirian berhad mempunyai 1 hingga 50 bilangan ahli, manakala syarikat berhad 1 hingga tiada had. Manakala untuk perbandingan bilangan pengarah, bagi syarikat sendirian berhad, minimum bilangan pengarah adalah seorang. Manakala untuk syarikat berhad, minimum bilangan pengarah adalah 2 orang. Maknanya, syarikat sendirian berhad perlu ada seorang minimum untuk pengarah dan syarikat berhad adalah minimum 2 orang. Okey, yang seterusnya berkenaan dengan aspek perbandingan pemilikan share. Untuk syarikat sendirian berhad, pemilikan share terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Sama juga kepada syarikat berhad, pemilikan share terbuka kepada individu, persatuan dan entiti perniagaan. Jadinya mana-mana orang boleh memiliki share untuk syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad. Kemudian adalah aspek perbandingan tentang pindah milik share. Kita akan pergi kepada syarikat sendirian berhad di kotak pink, di mana share tidak boleh dipindah milik tanpa persetujuan daripada pemegang share yang lain. Maknanya bila ada salah seorang nak gantikan share tu kepada orang lain, awak kena minta persetujuan pemegang-pemegang share yang lain. Kalau mereka setuju, maknanya awak boleh proceed untuk pindah milik share awak kepada orang lain. Kalau tak setuju, maknanya tak boleh lah. Sebab dia perlu ada persetujuan daripada pemegang share yang lain. Manakala untuk syarikat berhad, untuk aspek perbandingan pindah milik share, share bebas dipindah milik dan mudah dijual beli melalui broker share di bursa saham. Maknanya syarikat berhad tak perlu pun persetujuan mana-mana pemegang share. Kalau awak nak pindah milik share awak dekat orang lain, it's up to you. Okay? Seterusnya adalah berkenaan status share. Okay, status share untuk syarikat sendirian berhad, share tidak boleh disenaraikan atau diurus
niaga di Bursa Malaysia. Manakala untuk syarikat berhad di kotak biru, share boleh disenaraikan dan diniagakan secara bebas di Bursa Malaysia. Okey, untuk laporan kewangan pula, untuk syarikat sendirian berhad di kotak pink, penyata kewangan perlu diedarkan kepada pemegang share. Manakala untuk kotak biru, syarikat berhad, penyata kewangan perlu dibentangkan di mesyuarat agung tahunan syarikat. Okey, contohnya tu awak boleh lihat dah. Ikutkan banyak lagi, awak boleh buat carian di internet tentang contoh-contoh syarikat sendirian berhad dan juga syarikat berhad. Banyak sangat contoh boleh tengok. Okey. Okey, untuk slide seterusnya adalah berkenaan dengan modal syarikat. Okey, syarikat ni dia dapat modal daripada siapa? Daripada mana? So, syarikat ni dapat modal bila syarikat ni terbitkan share kepada orang awam. Maknanya syarikat menawarkan share untuk dibeli oleh orang-orang awam dan seterusnya mereka yang membeli share syarikat kita akan menjadi pemegang share syarikat. Okey. Jadi, bila syarikat telah menerbitkan share-nya kepada orang awam dan orang awam telah menjadi pemegang share untuk syarikat itu, so awak perlu tahu apakah jenis-jenis share yang ada. Okay, kita ada dua jenis share. Share yang pertama berkenaan share biasa. Share yang kedua adalah share keutamaan. So, ini adalah dua jenis share yang perlu awak tahu. SB dan SK. SB dan SK. Share biasa dan share keutamaan. Okey, apakah aspek yang membandingkan kedua-dua share ini? Yang pertama, aspek perbandingan yang perlu awak tahu, apa yang perlu awak bandingkan berkenaan dengan dividen. Okey, untuk share keutamaan, pembayaran dividen akan dibayar terlebih dahulu kepada pemegang share keutamaan. Maknanya share keutamaan akan dapat dulu dividen syarikat, barulah share biasa. Maknanya kat sini saya keywordkan dahulu di mana pemegang share keutamaan akan memperoleh dividen terlebih dahulu. Manakala share biasa akan mendapat dividen selepas pembayaran dividen share keutamaan. Ini untuk aspek perbandingan yang pertama dari segi dividen. Yang kedua adalah dari segi kadar dividen. Okey, kadar dividen untuk share keutamaan adalah tetap. Maknanya tak berubah. So, kalau tahun tu dapat 10,000 dividen untuk share keutamaan, 10,000 dividen lah untuk tahun-tahun seterusnya sebab kadar dia adalah tetap. Manakala share biasa, kadar dividen dia adalah tidak tetap. Dia bergantung kepada keuntungan syarikat untuk tempoh perakaunan semasa. Okey. Seterusnya adalah tentang hak mengundi. Hak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Untuk share keutamaan, pemegang share keutamaan tidak berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Manakala pemegang share biasa mempunyai kuasa mengundi dalam mesyuarat agung tahunan. Kemudian adalah dari segi aspek tuntutan modal. Tuntutan modal. Jadi untuk share keutamaan berhak membuat tuntutan modal sekiranya syarikat dibubarkan. Maknanya bila syarikat nak bubar, pemegang-pemegang share keutamaan ni kena tuntut modal mereka terlebih dahulu. Lepas tu barulah pemegang share biasa boleh tuntut. Maknanya bila syarikat hendak dibubarkan, syarikat kena utamakan dulu kepada selesaikan hutang-hutang yang ada, kemudian menyelesaikan tuntutan modal untuk pemegang share keutamaan, barulah pergi ke tuntutan modal share biasa. Seterusnya adalah tunggakan dividen. Okey, untuk share keutamaan, dia
dia wujud tunggakan dividen di mana apabila syarikat tu mengalami kerugian dan tidak mampu untuk membayar dividen kepada pemegang syar keutamaan, dividen untuk tahun kerugian itu akan dibawa ke tahun hadapan. Maknanya syar keutamaan ni boleh menuntut untuk tunggakan dividen kerana tunggakan dividen akan dibayar pada tahun-tahun seterusnya. Maknanya kalau tahun lepas pemegang syar keutamaan tak dapat dividen, so dividen tahun lepas akan dibawa ke tahun ini. Maknanya syarikat akan membayar dividen tahun lepas berserta dengan dividen tahun ini. Manakala untuk syar biasa, pemegang syar biasa ni tiada tunggakan dividen atau tidak bersifat timbun tambah dalam kurungan kumulatif. Okey, kemudian kalau awak tengok dalam slide saya ni, di sebelah hujung kanan ni merupakan rumus untuk pengiraan modal diterbitkan dan berbayar penuh, di mana modal ini adalah syar yang ditawarkan kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Syarikat kan tawarkan share-sharenya itu kepada orang awam. So, bila orang awam telah membayar share tersebut, itu dinamakan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Kalau habis dibeli ke semua modal diterbitkan, itu disebut berbayar penuh. Jadi, rumus pengiraan dia adalah bilangan share diterbitkan akan didarabkan dengan harga se-share, harga seunit share. Jadi awak boleh kirakan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Maknanya ini adalah rumusnya. So kena ingatlah. Okey, slide sebelum ni awak dah tahu rumus pengiraan. Jadi untuk slide sekarang ini awak kena tahu kira lah. Jadi jomlah kita kira sama-sama. Kita akan tengok pada contoh yang pertama. Contoh pertama adalah berkenaan dengan syarikat pencuci pinggan mangkuk Sunkist Berhad ditubuhkan untuk membekalkan bahan cucian pinggan mangkuk. Syarikat ini telah menerbitkan 3,000 unit 6% share keutamaan pada harga RM1.50 se-share. Manakala syarikat ini telah terbitkan 2 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share. Semua share ini telah dilanggan dan dibayar penuh. Jadi tugas awak sekarang kena kira berapakah modal diterbitkan dan berbayar penuh bagi share keutamaan dan share biasa. Untuk syarikat ini, tempoh perakanan dia berakhir pada 31 Disember setiap tahun. Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, untuk share keutamaan 6%, saham share yang diterbitkan adalah 3 juta unit, darab dengan RM1.50 seunit. So, dia akan dapat RM450,000. Maknanya kat sini, modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk share keutamaan adalah RM450,000. So, ini adalah modal yang telah syarikat dapat daripada pemegang share. Manakala share biasa, syarikat terbitkan 2 juta unit, darab dengan RM1. So, syarikat akan dapat modal sebanyak RM2 juta. Jadi, jumlah modal diterbitkan di antara share keutamaan dan share biasa bernilai RM2.450.000. Okey, kita akan tengok kepada contoh yang kedua. Okey, contoh kedua. Pada bulan April, syarikat ni terbitkan lagi share kali kedua kerana perlukan lagi modal tambahan. Syarikat telah terbitkan 2 juta unit untuk 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Kalau slide sebelum tadi, untuk contoh 1, syarikat terbitkan 6% share keutamaan. Tapi kali ini syarikat terbitkan 8% share keutamaan pada harga RM2 se-share. Dan syarikat terbitkan 1 juta unit share biasa pada harga RM1 se-share. Semua share ini telah dilanggan dan dibayar penuh dan tempoh perakaunan
untuk syarikat ni berakhir pada 31 Disember. So, kita kira dia punya modal untuk share keutamaan 2 juta unit, 200,000 unit. Darab dengan RM2 dapat modal RM400,000 untuk share keutamaan. Manakala share biasa 1 juta unit darab RM1 dapat modal RM1 juta. Jadi jumlah modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk terbitan kedua ini bernilai RM1,400,000. Jadi ini adalah share-share yang telah ditawarkan kepada pemegang-pemegang saham. Jadi syarikat telah menerima wang tersebut dan mempunyai modal syarikat. Okey, untuk slide yang seterusnya adalah berkenaan komponen equity pemilik syarikat, di mana dalam slide ni saya nak awak tahu macam mana nak sediakan penyata kedudukan kewangan untuk komponen equity pemilik. Maknanya awak kena ingat format dia. Okey, format dia yang pertama, bila awak nak tuliskan PKK, penyata kedudukan kewangan, yang pertama awak kena ada perkataan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Yang kedua, awak kena ada jenis-jenis share yang telah awak terbitkan. Kan tadi awak dah terbitkan 3 jenis share, iaitu share keutamaan untuk 6%. Kemudian yang kedua, awak telah terbitkan share keutamaan untuk 8%. Dan yang ketiga, awak telah terbitkan share biasa. Jadi format awak kena tulis dengan teliti, dengan betul. Di mana bila nak tulis format dalam penyata kedudukan kewangan ni, awak mula-mula kena tuliskan unit share berkenaan. Lepas tu awak kena tuliskan kadar dividen untuk share keutamaan dan kemudian apakah jenis share itu. So awak tulislah share keutamaan di penyata kedudukan kewangan. Beza share keutamaan dan share biasa adalah share biasa tak ada kadar dividen, manakala share keutamaan ada kadar dividen. Jadi bila awak nak tulis, awak tulis unit dulu, lepas tu tulis kadar dividen, lepas tu tulis jenis share. Okey. So ni kena hafal dan ingat. So biar awak boleh tuliskan format dengan betul. Okey, untuk paparan slide yang ini pula, saya nak terangkan kepada awak semua macam mana saya boleh dapatkan nilai-nilai ini. Saya dapat dari mana? So, nilai-nilai ini dapat masa kita buat pengiraan pada slide yang sebelum ini. Jadi, saya akan pindahkan nilai-nilai tersebut ke dalam penyata kedudukan kewangan. Sebabnya, pada slide sebelum ni, kita telah kirakan berapakah modal yang diterbitkan dan berbayar penuh untuk syarikat ini. Jadi, kalau kita tengok, saya telah attachkan pengiraan untuk contoh 1 dan juga contoh 2. Di mana untuk pengiraan contoh 1, saya ada modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk 6% share keutamaan. Jadi saya akan bawa nilai ini ke dalam penyata kedudukan kewangan, dinamakan sebagai 300,000 unit 6% share keutamaan. Manakala pada contoh 2, saya ada satu lagi jenis share keutamaan iaitu dari sudut kadar dividen yang berbeza, iaitu 8% share keutamaan. Di mana share ini saya telah mendapat modal sebanyak RM400,000 dan saya akan pindahkan nilai ini ke dalam petikan penyata kedudukan kewangan, di mana butiran dia saya tuliskan sebagai 200,000 unit 8% share keutamaan. Kemudian untuk share biasa pula. Share biasa pada contoh 1 dan contoh 2 ada share biasa. Jadi share biasa ni kita akan totalkan kedua-duanya, di mana pada contoh 1 kita telah ada modal diterbitkan sebanyak RM2 juta dan share biasa pada contoh 2 kita ada RM1 juta. So kita akan total up, kita akan tambahkan kedua-duanya. Jadi bila kita tambahkan kedua-duanya, kita ada RM3 juta untuk share biasa.
RM3 juta modal diterbitkan dan berbayar penuh untuk share biasa. So, saya pun akan bawa ke dalam petikan penyata kedudukan kewangan bernilai RM3 juta. Butirannya saya tuliskan 3 juta unit share biasa, di mana dia punya unit kita akan dapat tengok di sini pada contoh 1 dan juga di sini pada contoh 2. So, awak tambahkan kedua-duanya dapatlah 3 juta unit share biasa dengan nilai RM3 juta ringgit. Jadi, awak diminta untuk menjumlahkan ketiga-tiga share ini, di mana ketiga-tiga share ini dijumlahkan dan kita akan dapat nilai RM3,850,000. So, beginilah paparan, beginilah bentuk petikan penyata kedudukan kewangan awak pada tempoh berakhirnya syarikat awak tu lah. So, contoh saya tadi, saya berakhir pada 31 Disember 2020. Jadi, slide-slide sebelum ni, saya telah kongsikan dengan awak semua tentang pengenalan syarikat, konsep-konsep yang perlu awak ketahui dan juga tentang pengiraan modal diterbitkan dan berbayar penuh. Jenis share yang perlu awak tahu, macam mana rumus pengiraan dia. Jadi, kita akan pergi kepada video yang seterusnya, macam mana cara kita nak catatkan terbitan share ke dalam jurnal am dan ledger. Jadi, bolehlah awak semua pergi ke video saya yang seterusnya untuk sama-sama kita mengetahui tentang catatan terbitan share ke dalam jurnal am dan ledger. Okey, jumpa pada video seterusnya. Assalamualaikum.